yang sudi hadir, yang tap-tap skrin, mudah-mudahan insya-Allah jadi asbab semakin tersebar ilmu yang bermanfaat ini dapat diambil, dapat dikongsikan kepada sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi asbab, sahabat andai kita, kawan-kawan kita, kenalan-kenalan kita mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah jaga niat kita, mudah-mudahan Allah jaga, Allah pelihara niat kita daripada hadir niat-niat yang tidak sepatutnya, yang menjadi asbab amalan kita meskipun nampak zahirnya baik tetapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wal a'yadzu billah min dzalik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 75 perenggan berapa La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. 75. Baru 84. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini cerita pasal apa itu? Pasal uzlah tak? Cerita pasal uzlah tak habis lagi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sebentar ya. La haula wala quwwata illa billah. Bang pinjam pensel sekejap. Jazakallah khair. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina. Amin ya rabbal alamin. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, maka senyecetera, maknanya khabar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahawasanya ia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, idza zaharatil bid'u wa sakatal alimu fa alaihi la'natullah. Ini namanya hadis tarhib, hadis yang nak menakutkan, hadis yang nak menegur, yang nak mengingatkan, khususnya kepada orang alim, orang yang ada ilmu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Idza zaharatil bid'ah, apabila nyata bid'ah. Maksud bid'ah di sini bid'ah yang haram, bid'ah yang menyalahi syarak, bukan bid'ah hasanah, bukan bid'ah yang baik. Tidak semua bid'ah tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalalah, tak semua. Tidak semua perkara yang bid'ah itu dalalah, sesatlah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang
qabih, yang tak baik, yang tak elok. Bid'ah yang tak elok ni apa maksudnya? Perkara yang diada-adakan serta menyalahi Quran dan hadis. Menyalahi Quran dan hadis, menyalahi syarak, menyalahi agama, menyalahi syariat. Itu yang dikatakan dolalah tu. Itu yang dikatakan sesat, yang Nabi kata dalam neraka tu. Nampak tak? Bukan semua bid'ah. Bukan semua bid'ah tu sesat dah. Jadi hadis tu hadis tu dah dihuraikan dah oleh alim ulama kita. Jadi jangan kita salah faham dengan maksud hadis tu sehingga kita membid'ah dolalahkan orang lain. Jauhi diri kita daripada mengikut fahaman-fahaman yang takabur, yang sombong, merasakan diri mereka sahaja mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sahaja yang mengikut Al-Quran, mereka sahaja yang memahami Quran dan hadis. Serta memperlekehkan, memandang rendah orang lain. Ujub, kagum dengan diri sendiri yang kononnya berpegang dengan Quran dan hadis, sehingga menghina, mencela, merendah-rendahkan ulama yang lain yang berpegang juga dengan Quran dan hadis. Hati-hati. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila nyatalah bid'ah, makna benda yang sesat, benda yang menyalahi agama, benda yang diada-adakan serta bercanggah dengan agama. Dan diam orang alim, padahal orang alim diam, orang yang ada ilmu diam, tak berani nak menegur, tak berani nak memberi nasihat, tak berani nak memberi peringatan. Maka atas orang alim laknat Allah Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Dengan sebab inilah kita tengok ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah, mereka tidak duduk diam, senantiasa berdakwah, sentiasa mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah, senantiasa menegur, senantiasa memberi nasihat, walaupun diri mereka dipersalahkan, disalah ertikan, kerana mereka terlebih takut, mereka terlebih risau dan bimbang laknat daripada Allah, daripada caci maki manusia. Nampak tak? Sebab tu ulama ni, yang dikatakan ulama ni orang yang takut kepada Allah. Dia takut sangat-sangat kepada Allah. Lebih-lebih lagi laknat Allah. Takut diri mereka dilaknat oleh Allah. Sebab itu mereka tidak menjadikan fitnah ataupun celaan, makian, ejekan yang datang daripada pelbagai sudut, pelbagai pihak, mereka tidak memperdulikan. Tidak akan boleh menutup mulut-mulut mereka daripada menyampaikan perkara yang sebenar. Tak boleh. Cacian, makian, fitnah, apa lagi? Macam-macam lah yang dilalui oleh ulama-ulama yang benar, ulama akhirat, bukan ulama dunia, ulama akhirat. Ulama yang berani kerana benar, menegur benda kerana benar. Mereka tak peduli. Tidak ada sesuatu yang boleh memberhentikan, menahan diri mereka daripada terus menyampaikan perkara yang sebenar. Kerana mereka takut laknat daripada Allah. Jadi apabila berlakunya bid'ah ni, perkara-perkara bid'ah ni, tiba-tiba orang yang alim, yang ada ilmu, takut nak tegur. Dia diam, dia tak nak menegur, dia tak nak memberi nasihat. Maka dirinya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jika antara mereka itu
Dan apabila keluar ia daripada mereka itu, maka tiada harus baginya pula yang demikian. Ni kisah uzlah gitu. Ada dua jenis laki-laki kan? Ingat lagi tak? Tengok balik lah. Tengok balik bab yang lepas tu. Uzlah mengasingkan diri. Bagi laki-laki yang pertama, seandainya dia merupakan seorang laki-laki mana? Yang tidak diperlukan, yang tidak diperlukan oleh manusia. Manusia tidak mahu mengambil manfaat daripada diri dia. Haruslah dia uzlah mengasingkan diri dia. Sama ada meninggalkan kampung tu, terus duduk di puncak gunung contohnya, membawa diri dia sendiri, beramal, beramal, memperbaiki ibadahnya sendiri. Tetapi kalau dia seorang laki-laki yang Allah SWT diperlukan oleh manusia untuk mengambil ilmu daripada dia, ataupun dengan adanya dia boleh mempertahankan akidah, boleh menjadi rujukan, boleh menahan kesesatan, maka haram bagi diri dia meninggalkan manusia. Haram bagi diri dia meninggalkan manusia. Dia nak lagi jauh-jauh nak bawa diri dia, tak boleh, kerana dia merupakan laki-laki yang diperlukan oleh manusia. Ada manusia yang memerlukan dia, jadi dia tak boleh lari, dia tak boleh tinggalkan manusia nak bawa diri seorang-seorang nak pergi bertapa atas gunung. Tak boleh, dia kena duduklah dalam masyarakat yang macam tu. Ini lagi berat dugaan dia, ini lagi berat ujian dia, ini lagi besar, lagi tinggi kesabaran yang diperlukan. Maknanya makamnya lebih hebat daripada yang duduk di puncak gunung sana. Yang duduk di puncak gunung tu, dia tak hadapi maknanya fitnah daripada manusia sekeliling dia. Dah tentu dah tak nampak benda maksiat kat situ dah. Ada pun alim ulama yang duduk di sekitar masyarakat ni, duduk dalam manusia ni, duduk dalam bergaul dengan manusia ni, maknanya mereka sangat-sangat memerlukan kesabaran yang sangat-sangat tinggi. Bahkan seandainya mereka berjaya, menunjukkan maqamnya, darjatnya lebih tinggi lah, sebab dugaan dia berat. Nak lagi tak boleh, amanah Allah. Tidak dibenarkan oleh Allah untuk melarikan diri. Nak selamatkan diri seorang, yang lain tu biarlah, nak sesat lah. Baik aku selamatkan diri aku seorang-seorang. Baik aku bawa anak bini aku lari, duduk satu tempat beribadat, tak payah campur manusia dah. Dah tak boleh. Kerana dia ada tanggungjawab terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun laki-laki yang tak diperlukan, dia boleh lari. Duduk atas gunung, duduk dalam gua, duduk atas pulau, tak campur orang. Dia beribadat dengan sendirinya. Tapi dengan syarat nak uzlah ni mesti diri kita yang nak uzlah tu dah lengkap dengan ilmu fardu ain dah. Dah kenal Tuhan dah tahu tipu daya syaitan macam mana dah tahu macam mana nak membersihkan hati, nak memperbaiki hati, nak menyucikan hati, tahu dah syarat rukun, undang-undang melakukan amal ibadat, tahu dah baca Quran betul dah, baru boleh mengasingkan diri. Selagi tak lepas fardu ain tak boleh. Dia nak lari atas puncak gunung kat situ, atas puncak gunung tu tak ada kuliah. Atas puncak gunung tu tak ada kuliah. Dalam gua tak ada kuliah. Dia wajib sebab belajar ilmu fardu ain ni hukumnya wajib. Macam mana kita nak duduk betapa seorang-seorang nak beramal sedangkan mengangkat hadas pun tak tahu, membasuh najis pun tak tahu, mencuci pakaian sehingga suci pun kita tak tahu. Akidah yang sebenarnya pun kita tak tahu. Tipu daya setan pun kita tak tahu bagaimana. Lagi bahaya duduk seorang-seorang. Nanti lagi sesat nanti. Nanti lagi sesat. Sebab tu lengkapkan diri dulu, mantapkan diri dulu dengan ilmu-ilmu fardu ain tu, lepaskan betul-betul, fahamkan betul-betul. Ilmu fardu ain ni luas, bukan sedikit. Jangan kita anggap ilmu fardu ain ni ilmu budak sekolah rendah. Berapa ramai ni di kalangan kita ni. Ni kita yang ada dalam kelas ni. Umur kita berapa dah? Sifat 20 ni kita tak faham lagi, sedangkan fardu ain. Mana kita kata fardu ain dah lepas? Perasan je. Betul?
Hijrah tapi tak nak belajar fardu ain. Mesti belajar fardu ain. Fardu ain ni bukan pelajaran budak pratadika, bukan budak sekolah rendah. Tuhan pun kita tak kenal, padahal mengenal Tuhan tu fardu ain. Mengetahui sifat yang wajib bagi Allah tu fardu ain. Mengetahui sifat yang mustahil bagi Allah tu fardu ain. Mengetahui sifat yang harus bagi Allah tu fardu ain. Mengetahui dalil-dalil tentang sifat-sifat kesubuhan Allah Ta'ala tu hukumnya fardu ain. Kita tak tahu lagi mana, tak lepas lah. Tak lepas lagi. Macam mana nak menghasilkan keikhlasan dalam ibadat pun kita tak tahu. Tak lepas lagi fardu ain situ. Sebab ikhlas tu fardu ain. Ikhlas dalam amal tu fardu ain. Bukan fardu kifayah. Bukan tu imam kampung je dah ikhlas, kita ahli qaryah tak payah ikhlas. Taubat fardu ain. Berapa ramai di kalangan kita yang tak faham taubat tu apa sebenarnya. Sedangkan taubat ni wajib atas setiap laki-laki dan perempuan yang muslim. Apa syarat taubat? Apa rukun taubat? Kalau dosa dengan Allah, bagaimana cara nak taubat? Kalau dosa dengan manusia, nak taubat macam mana? Kita pun tak tahu lagi. Mana yang kita dakwa kita dah lepas fardu ain. Nampak tak tu? Kita dipermain-mainkan oleh nafsu, dibisik-bisikkan dalam hati, konon-konon kita ni dah lepas dah fardu ain. Rupa-rupanya belum. Wahai sahabat-sahabatku, sedarlah, sedarlah bahawa permainan syaitan dan nafsu tu sangat-sangat halus. Jangan kita ingat umur kita dah 40, 50 dah lepas fardu ain. Ni yang kata syok sendiri ni. Ini yang dikata syok sendiri ni. Pandai-pandai menghukumkan diri sendiri dah lepas fardu ain. Pandai-pandai menghukumkan diri sendiri, mengaku diri sendiri dah lepas fardu ain, padahal tak tahu lagi. Jadi belajarlah. Sebab tu kata belajar. Mari belajar. Kita ni nak mati dah tak lama lagi. Semua mati dah. Macam mana amalan kita Allah nak terima kalau fardu ain pun tak lepas? Cuba kita fikir. Macam mana Allah nak terima amalan yang kita buat kalau fardu ainnya tak lepas? Sedangkan fardu ain ni ilmu yang sangat penting untuk mengesahkan amalan yang kita buat. Bagaimana nak membezakan akidah yang betul dan akidah yang salah? Macam mana? Macam mana kita nak membezakan akidah yang betul dan akidah yang salah? Macam mana? Pun kita tak tahu. Makna tak lepas lagi fardu ain. Rupanya banyak yang kita tak tahu. Dah nak terjun dalam lubang kubur dah kita. Dah nak terjun dalam lubang kubur dah. Rupa-rupanya banyak lagi benda kita tak tahu. Jadi jangan buang masa. Masa yang tinggal ni atur baik-baik. Buat jadual pengajian betul-betul. Waktu cari duit. Waktu belajar. Mudah-mudahan dapat kita cover balik lah. Mudah-mudahan. Harap-harapnya begitu. Tapi jangan risau. Seandainya tak sempat nak cover pun, tapi kita dalam usaha, insya-Allah diampunkan oleh Allah. Ya Allah. Sebab tu jaga niat baik-baik. Jaga niat kita belajar betul-betul. Bersungguh. Bersungguh. Sebab kalau kita usaha tak bersungguh, nanti takut ada lagi soal jawabnya. Takut lagi ada soal jawabnya. Tak bersungguh. Allah tahu tak seseorang hamba tu bersungguh ataupun tidak? Tahu. Allah tahu seseorang hamba tu bersungguh ataupun tidak. Sebab tu tak boleh buat main-main. Sebab Allah ni, Tuhan ni, dia tahu sampai ke dalam hati kita. Azam kita. Dia tahu. Walaupun nampak muka kita nampak macam bersungguh, tapi Allah tahu yang hati kita sebenarnya tak bersungguh. Tuhan dia tak seperti manusia, boleh kita tipu dengan memek muka kita. Betul? Sebab tu bersungguh. Macam mana cara bersungguh? Mesti buat jadual yang khusus untuk belajar agama. Kalau jenis mengaji, belajar agama, belajar fardu ain ni, nanti masa lapang, ini tak bersungguh. Ini tak masuk dalam kata orang bersungguh. Dia kalau bersungguh, dia akan sanggup membahagikan waktu-waktu yang tertentu supaya dia tidak ketinggalan belajar ilmu fardu ain. Ni kita tak payah nak cerita pasal tafsir, tak payah nak cerita pasal hadis. Itu fardu kifayah.
Tak payah nak cerita pasal sirah. Ya, memang itu ilmu yang bermanfaat. Tapi tilik kepada kita yang tak lepas fardu ain ni, wajib menumpukan fardu ain terlebih dahulu, sebab kita masa dah tak banyak dah. Jangan leka dengan ilmu-ilmu yang fardu kifayah tu sehingga yang fardu ain ni tak berusik langsung. Kita jangan syok sendiri. Aku dah lepas fardu ain, aku dah lepas fardu ain. Siapa kata dah lepas? Apa sifat Tuhan? Apa beza Tuhan dengan makhluk? Apa beza ilmu Tuhan dengan ilmu makhluk? Apa beza zat Tuhan dengan zat makhluk? Tak boleh jawab. Maknanya tak lepas fardu ain lagi. Apa rukun taubat? Tak tahu. Bacaan Quran, bacaan dalam solat salah lagi. Tak lepas fardu ain lagi. Wajib belajar memperbetulkan bacaan dalam sembahyang, khususnya bacaan-bacaan rukun qauli. Sebab tu ilmu tajwid tu fardu ain. Fardu ain setidak-tidaknya tajwid yang bersangkut paut dengan bacaan yang wajib di dalam sembahyang fardu ain. Kita baca pun tunggang-tanggang lagi. Lepas tu tak belajar pula tu tajwid. Mana kita kata kita dah lepas fardu ain? Cuba kita ingat baik-baik. Jangan sombong. Ulama pesan tu bukan dipesan sebab dia dengki, tak, dipesan sebab dia sayang. Dia tak nak nanti kita menyesal. Siapa kita nak salahkan besok di hari kiamat bila amalan kita Allah tak terima? Kita nak salahkan siapa? Nak salahkan kawan-kawan? Takkan kita nak salahkan kawan-kawan? Nanti kawan-kawan cakap, kau bukankah dulu kau berakal? Bukankah dulu kau waras? Bukankah kau tak tahu apa yang penting bagi diri kau? Kenapa kau ikut kita orang? Di hari kiamat besok kita masing-masing nak larikan diri. Masing-masing nak larikan diri. Takkan kita nak salahkan kawan-kawan? Setiap kesalahan, dosa, maksiat yang kita buat, kita yang bertanggungjawab. Kita yang bertanggungjawab. Dosa kita, kita yang tanggungjawab. Tak boleh nak salahkan orang. Ya Allah, aku dulu tak belajar fardu ain sebab kawan-kawan selalu ajak keluar makan, keluar ride, keluar berjalan, keluar lepak. Tak boleh. Kenapa kau tak uzlah? Kenapa kau tak mengasingkan diri kau pada waktu-waktu tertentu agar kau dapat belajar? Kenapa ikutkan kehendak kawan? Kita nak jawab macam mana? Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Tak boleh jawab. Sesungguhnya, wallahi, takkan boleh jawab. Demi Allah, takkan boleh jawab. Sebab tu jangan main-main belajar agama. Siapa pun, tak peduli. Setinggi mana pun pangkat darjat, sebesar mana pun gaji kamu atas dunia ni, kalau fardu ain kamu tak belajar lagi, jangan harap amalan kamu diterima oleh Allah. Jangan. Tak peduli siapa. Ini rezeki ni. Ini rezeki Allah Ta'ala nak menyampaikan pada telinga kita. Siapa yang ikut kelah malam ni, siapa yang sedang dengar, ini rezeki daripada Allah. Jangan pandang diri saya. Jangan pandang saya. Saya tak akan sampaikan benda ni kalau Allah tak gerakkan benda ni dalam hati saya. Sebenarnya Allah tahu ada orang yang perlukan. Ada orang yang perlu tahu benda ni. Tanda Allah sayang. Tanda Allah nak selamatkan. Tanda Allah nak sedarkan kita daripada lena, daripada mimpi, daripada khayal. Khayal rasa macam dah lepas fardu ain. Betul tak? Betul. Sebelum kita duduk belajar ni, kita macam mana? Khayal kan? Kita berasa buat apa nak belajar lagi? Semua lengkap dah. Aku dah semayang, aku dah puasa. Betul? Betul. Khayal. Bila belajar, baru seolah-olahnya dijagakan daripada tidur. Ya Allah. Mujur disedarkan waktu kita masih hidup. Kalau disedarkan waktu dah dalam kubur, macam mana? Kalau disedarkan yang kita ni tadi tu, banyak lagi benda yang salah yang kita tak tahu, dalam kubur baru sedar, apa nak buat? Sebab tu sahabat-sahabat, Allah sayang kita. Allah sangat-sangat sayangkan kita, lebih daripada mak bapak sayangkan kita lagi.
Kenapa Allah tak pilih kawan-kawan kita yang lain? Jangan dipersoal, itu urusan Allah. Jangan dipersoal kenapa kawan-kawan lain Allah tak pilih duduk dalam majlis ilmu, kenapa kita? Jangan dipersoalkan urusan Allah. Allah boleh tinggalkan kita bila-bila masa yang Allah kehendak. Allah boleh sesatkan kita bila-bila masa yang Allah kehendak. Allah boleh tutup mata hati kita daripada nak terima Islam ni bila-bila masa Allah boleh buat. Bila-bila masa saja Allah boleh palingkan hati kita daripada beriman jadi kufur dengan Allah. Sebab tu jangan soal urusan Allah. Dia tidak berkehendak dan tidak berhajat kepada sesiapa pun. Segala sesuatu ni tidak ada kepentingan langsung pada Allah. Sepatutnya kita berasa betapa mujur, ya Allah. Betapa mujurnya aku yang banyak dosa, leka, lupa, lalai dah puluh tahun ni kau panggil. Patut sujud dengan Allah banyak-banyak. Patut sujud syukur, ya Allah, syukur kau selamatkan. Syukur kau sedarkan aku, ya Allah. Puluh tahun dah aku duduk leka, lalai, khayal, syok sendiri. Rasa macam dah baik, rasa macam dah sempurna, rasa macam dah beres fardu ain dah. Na'udzubillah. Sebab tu nasihat untuk diri saya sendiri khususnya dan kawan-kawan lain yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada pilihan-pilihan Allah sekalian, belajar fardu ain sungguh-sungguh. Belajar fardu ain, tumpukan fardu ain sungguh-sungguh. Kalau ada masa lapang, barulah boleh kita nak top up nak belajar yang fardu fardu kifayah tu. Tumpukan dulu fardu ain, sebab fardu ain ni tak lepas lagi ni. Masa dah sikit dah. Masa dah tinggal sikit dah, tak banyak dah. Berapa banyak kawan-kawan yang sama waktu dengan kita dah mati, dah meninggal dah, betul? Ada yang lebih muda daripada kita dah mati dah. Kita tak mati-mati lagi. Sebab apa? Allah nak selamatkan kita. Allah nak bagi kesedaran. Sebab kalau kita mati dalam keadaan khayal tadi, na'udzubillah min zalik, masaklah kita dibakar oleh Allah. Sebab tu Allah mengazab dengan keadilan Allah. Allah tak zalim. Allah mengazab hamba-hambanya besok dalam kubur ataupun di padang mahsyar ataupun di dalam neraka tu dengan keadilan Allah. Allah Maha Adil sebab Allah dah datangkan peringatan. Allah dah datangkan peringatan daripada mulut kawan-kawan kita, daripada mulut guru-guru kita, daripada skrin telefon kita kadang-kadang datang maknanya ingatan-ingatan supaya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kita tak peduli, kita sombong, berasa dah pandai, berasa dah alim, berasa tak perlu belajar dah. Allah tak menzalimi kita. Sebab Allah lainlah. Kita ni tak pernah ada, tak didatangkan Nabi, tak datangkan Rasul, tidak ada alim ulama yang berpesan, tak ada kawan-kawan yang mengajak, mengingatkan, tiba-tiba kita diazab oleh Allah. Pun tak boleh nak kata zalim juga Tuhan. Ikut dia. Kita milik Allah. Sebab tu sahabat-sahabat yang saya kasihi sekalian, ini sangat-sangat kena syukur dengan Allah. Yang sudah tu sudahlah. Yang sudah tu sudahlah. Allah Maha Pengampun. Minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah. Minta ampun sungguh-sungguh dengan Allah. Belajar bab taubat sungguh-sungguh. Taubat kepada Allah sungguh-sungguh. Mulai saat dan ketika ini, azam aku nak belajar fardu ain sungguh-sungguh. Azam aku akan bagikan, aku akan korbankan masa aku untuk belajar fardu ain. Buatlah jadual. Satu hari 1 jam, satu hari fiqh, satu hari tauhid, satu hari tasawuf, satu hari Quran. 4 jam seminggu. Lengkaplah fardu ain kita. Kemudian buatlah berulang-ulang setiap minggu begitu. Lama kelamaan insya-Allah banyaklah fardu ain yang akan selesai. Tapi kalau daripada sekarang kita tak mula buat macam tu, masih lagi kita nak belajar agama ni dengan cara apa tadi? Nanti masa lapang, percayalah takkan selesai sampai bila-bila. Kena paksa diri. Kena korban. Mahu tak mahu. Kalau nak selamat, kalau nak senang hari kiamat, kena
Sahabat dulu bukan masa je dikorbankan, nyawa dia dikorbankan. Bukan masa dia, nyawanya dikorbankan kerana Allah, kerana akhirat. Nyawa dia dikorbankan sahabat, bukan masa. Kita ni nak korbankan masa pun tak sanggup, apatah lagi nyawa kita. Semangat kita bukan main, nak berjihad. Dengar perang semangat. Nak perang macam mana kalau tak kenal Tuhan? Banyak je orang yang mati tu zahirnya nampak mati syahid, tapi sebenarnya akidahnya salah dengan Allah. Tipu daya syaitan ni halus. Tipu daya syaitan ni ada di mana-mana. Jihad tu amal, berperang tu amal. Tapi kalau nak berjihad tadi tu, nak perang tadi tu, dalam keadaan tak kenal Tuhan, akidahnya sesat, ragu-ragu dengan Allah, macam mana? Nampak tak? Jadi kalau dah sahabat-sahabat dulu nyawanya dikorbankan, tengok kita ni masa pun kita tak sanggup nak korbankan. Macam mana kita nak katakan kita ni besok dapat kejayaan, dapat kesenangan, dapat kemenangan di hari kiamat? Masa pun tak sanggup nak korban, apatah lagi nyawa. Nak tegakkan Islam, kita sendiri tak mengaji, kita sendiri tak pedulikan ilmu fardu ain. Tapi nak tegakkan Islam dalam diri kita pun kita tak tegakkan lagi. Islam dalam keluarga kita pun kita tak peduli. Nampak tak permainan dunia dan tipu daya nafsu setan tadi tu nak memerangkap kita. Baik. Mujur ada ulama-ulama yang selalu ingatkan kita. Mujur ada ulama-ulama yang berani menegur, mengingatkan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara ulama-ulama yang benar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur alim ulama, tok-tok guru kita, ahli sunnah wal jamaah yang benar fahamannya, yang benar syariatnya. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada mereka untuk menyebarkan agama, membimbing ummah ke jalan yang Allah redha. Amin ya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan besok generasi kita, anak cucu cicit kita pun ada yang membimbing. Pembimbingnya benar. Kita tak rela, kita tak suka, kita tak redha anak cucu cicit kita dibimbing oleh ulama ulama yang jahat, dajjal palsu. Nabi kata dajjal palsu. Orang yang menjual agama tu dajjal palsu. Orang yang menyebarkan fahaman yang sesat itu, yang salah itu, dajjal palsu. Ini yang Nabi terlebih takut, ini yang Nabi terlebih bimbang terhadap umatnya daripada dajjal yang sebenar. Sebab dajjal palsu ni payah nak cam dia. Dia sama seperti manusia lain, berkopiah, berjanggut, membaca Quran, membaca hadis, tapi membawa fahaman yang sesat. Nabi cukup risau dengan dajjal palsu ni. Sebab ramai umat Nabi SAW yang disesatkan oleh dajjal palsu ni. Dia baca Quran, dia baca hadis, tapi fahamannya menyimpang. Na'udzubillah min zalik. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan anak keturunan kita sampai kiamat. Amin ya rabbal alamin. La haula wala quwwata illa billah. Dan senyap dihikayat bahawasanya Ustaz Abu Bakar Ibnu Furaq rahimahullahu ta'ala siapa dia ni? Ustaz Abu Bakar Ibnu Furaq rahimahullahu ta'ala ni.
Namanya Abu Bakar bin Muhammad bin Hasan bin Fawraq Al-Asfahani, seorang alim ilmu usuluddin. Dia ulama usuluddin. Selain daripada itu, dia alim ulama, makna orang yang mahir juga dalam ilmu nahwu, dan seorang sastrawan dan juga pendakwah. Karangannya mengenai ilmu usul fiqh dan agama serta makna Al-Quran itu hampir 100 buah karangan dia. Itu dia. Apa dia? Jadi Al-Ustaz Abu Bakar Ibn Fawraq tadi rahimahullah ta'ala ni, bahawasanya ia qasad bahawa asingkan dirinya bagi ibadat akan Allah Ta'ala daripada makhluk. Jadi dia dalam hatinya ada tujuan. Qasad ni makna tujuan. Di dalam hatinya apa tujuannya? Bahawa asingkan dirinya, makna nak uzlah, nak mengasingkan diri bagi ibadat dengan tujuan nak beribadat, nak mengasingkan diri daripada manusia dengan tujuan nak beribadat. Jadi baik tak? Baik. Jadi dia nak tinggalkan manusia. Dia nak tinggalkan manusia. Timbul dalam hatinya keinginan, kalau kita buat beginilah, susahlah duduk dalam manusia ni, susahlah duduk campur dengan masyarakat macam-macam ni. Kita pula contohnya dah tahu sebersikit tentang hukum hakam Allah contohnya. Susahlah duduk di kalangan manusia macam ni. Rasa-rasa macam aku nak tinggalkanlah manusia ni. Aku berdakwah, tak ada orang nak ikut. Cakap benar, dia katanya begini, dia katanya begitu. Dia ejek begini, dia ejek begitu. Jadi berasa lebih baik aku tinggalkan manusia. Lebih baik aku tinggalkan manusia. Duduk mengasingkan diri di atas gunung ke mana-mana ke. Buat amal sendiri, perbaiki diri sendiri, sudah. Dia terfikir macam tu. Jadi sekali fikir, baguslah lintasan hati macam tu. Nampak tak? Maka antara ia di dalam setengah bukit. Makna bukan sekadar dia dah kosak ni, dia dah pergi dah, on the way dah. On the way nak pergi beruzlah, on the way dia nak pergi ke tempat yang tertentu, nak bersunyi daripada manusia, nak tinggalkan makhluk. On the way dia nak pergi ke setengah bukit, nak masuk dalam hutan tu, nak pergi bukit tu, nak pergi beribadat dah. Tiba-tiba mendengar suara yang menyeru. Tiba-tiba terdengar satu suara yang memanggil dia, yang bercakap dengan dia, yang menyeru kepada dia. Hei Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tatkala engkau jadi daripada hujjaj, pemberi keterangan Allah Ta'ala atas makhluknya, engkau tinggalkan segala hamba Allah Ta'ala. Dalam keadaan engkau sedang memberi petunjuk, mengajak umat kepada agama, mengajar tentang akidah, mendidik manusia cara beribadat. Walaupun tak semua manusia yang perlukan kau, tapi ada yang perlukan kau, perlukan dakwah daripada kau. Kau nak tinggalkan mereka. Maka kembali ia kepada tempatnya. Tak jadi pergi tak jadi nak pergi uzlah apabila terdengar suara tu daripada mana? Wallahu a'lam. Barangkali daripada malaikat. Barangkali suara tu daripada malaikat. Dalam keadaan kau berdakwah, dalam keadaan ada manusia yang memerlukan kau, bimbingan kau, tiba-tiba kau nak lari pula dah. Nak tinggalkan hamba Allah ni, nak tinggalkan begitu. Apa jadi kalau kau tinggalkan? Siapa yang nak dakwah? Siapa yang nak ajak? Siapa yang nak mempertahankan fahaman yang betul, akidah yang betul? Kalau kau tinggalkan, maknanya fahaman yang sesat lagi berleluasa lah. Betul? Sebab tu ulama kita ahli sunnah wal jamaah aswaja tak duduk diam. Sebab tu kita tak boleh nak duduk diam.
wajib menyampaikan akidah yang betul di mana-mana media sekalipun. Masuk kok mana-mana pun, sebab fahaman sesat tu masuk di mana-mana. Fahaman sesat tu masuk di mana-mana pun. Jadi kalau kita duduk diam, konon-kononnya tak naklah duk masuk dalam TikTok ni, banyak dosa banyak maksiat lah dalam TikTok ni. Buat apa nak melibatkan diri? Sedangkan puak-puak yang sesat lagi menyesatkan ni menggunakan media TikTok ni untuk menyebarkan fahaman mereka. Cuba bayangkan kalau ulama kita ahli sunnah wal jamaah duk peluk tubuh, duk tak nak masuk, duk tak nak join, bagaimana nasib umat? Dibiarkan begitu saja menjadi mangsa ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang sesat lagi menyesatkan ni. Nampak tak tu? Jadi TikTok tu tak ada salah apa TikTok tu. Kita kalau betul cara penggunaannya dapat pahala insya-Allah. Niat kita nak menyebarkan akidah yang betul. Mudah-mudahan seimbang, paling tidak mudah-mudahan seimbang. Tidak menyerahkan bulat-bulat umat kepada ulama-ulama su' tadi. Tidak menyerahkan umat bulat-bulat kepada ulama su'. Kita usaha menyebarkan, menyampaikan, menerangkan sekadar yang diberi kemampuan oleh Allah. Selebihnya diserahkan urusannya pada Allah. Usaha kita tak boleh memberi bekah apa pun. Tapi kalau kita tak masuk di tempat-tempat yang macam ni, takut nanti kita dipersalahkan oleh Allah. Tak naklah masuk dalam media-media ni, lebih baik aku beramal seseorang je. Ni sama cerita lah ni. Sama cerita dia. Cuma tadi ni cerita nak masuk dalam hutan, nak tinggalkan manusia. Contohnya kita nak tinggalkan media-media ni dengan alasan macam tu dalam media ni macam-macam ada. Buat apa aku nak masuk? Baik aku duduk diam-diam, buang handphone ni, duduk beramal je. Nampak tak? Sekali fikir elok tak? Sekali fikir bagus tak? Bagus. Tapi sebenarnya kita dah meninggalkan orang-orang, makna umat tadi dalam keadaan diratah sewenang-wenangnya, disesatkan sewenang-wenangnya oleh pahaman yang sesat lagi menyesatkan ni. Sebab tu lah. Nampak tak? Allahumma salli ala Muhammad. Muju ada ustaz-ustaz kita, tok-tok guru kita duk masuk, duk sebarkan agama, fahaman yang betul, akidah ahli sunnah wal jamaah dalam TikTok ni. Kalau dah serah habis mereka tak peduli. Mana dia masuk? Dia lagi nak meluaskan empire dia. Kalau kita duduk diam, konon-konon nak jaga diri, konon-konon tak nak terlibat dengan maksiat, tarik diri terus, apa nasib yang ditinggalkan tadi? Bukankah makin lagi ramai nanti yang akan terikut? Nampak tak? Jadi kita niat nak menyampaikan agama yang sebenar, akidah yang sebenar. Selebihnya serah pada Allah. Bukan urusan kita. Orang ni selamat, orang ni tak selamat, itu bukan urusan kita. Urusan kita menyebarkan, menyampaikan sekadar apa yang kita faham, yang kita tahu. Kita tak berapa faham, suruh mereka rujuk ulama yang lebih faham. Begitu. Itu tolong buka jalan. Kita tolong buka jalan, tolong tunjukkan jalan. Dah nampak jalan, gilah. Jalanlah baik-baik. Tujuan kita nak buka minda ni. Jangan pandang fardu ain tu benda tak penting, benda lekeh, benda budak untuk budak-budak. Nak buka minda, biar nampak betapa besarnya fardu ain ni. Bila dah nampak ni jalannya, pandai-pandailah jalan. Nak bimbing sampai ke hujung jalan, kita tak mampu, kita tak kuasa. Kita bukan orang alim ulama usaha. Diri kita pun tak lepas lagi. Inilah dalilnya, nampak tak tu? Menunjukkan tak boleh kita nak mengasingkan diri, bawa diri seorang-seorang nak beribadat dalam hal keadaan kita tu diperlukan oleh manusia. Inilah ilmu, nampak tak? Uzlah ni amal, betul? Kalau tak ada ilmu, maknanya kita akan lari lah. Kita akan lari lah. Baik aku duduk seorang-seorang, lagi selamat aku daripada kena fitnah dosa macam-macam maksiat tu. Baik aku larikan diri. Padahal nampak tak? Dari segi syaraknya tak
Tak boleh sebab kau ada keperluan. Ada orang yang perlukan kau walaupun tak semua. Walaupun yang perlukan kau sedikit, yang tak perlukan ramai. Sedikit itulah orang-orang yang Allah nak selamatkan daripada ajaran pahaman yang sesat. Maklum dah, penduduk neraka tu jauh lebih ramai daripada penghuni syurga. Nampak tak? Jangan kita tinggalkan dengan asbab sedikit. Oh, maknanya kita dakwah nak apa? Kita dakwah nak apa sebenarnya? Nak ramai pengikut. Kita berdakwah sebab nak ramai follower. Kita berdakwah sebab nak ramai pengikut ke? Maknanya kalau begitu, dah ada masalah pada niat kita. Maknanya, niat kita, maksud kita ibadat dah disesatkan oleh dunia. Kita berdakwah dengan niat nak ramai pengikut. Memang kita nak berdakwah kepada orang ramai. Tapi kalau niatnya nak ramai pengikut kerana itu satu kebanggaan, satu kemegahan, sebenarnya dah disesatkan oleh syaitan. Na'udzubillah. Sebab tu tadi kita kata minta Allah jaga niat kita. Hati kita ni berbolak balik. Memanglah kita nak dakwah, nak sampaikan lagi ramai, lagi tersebar, betul. Tapi kalau kita tak sedar, dalam diam, hati kita dah berpaling, niat kita dah berpaling menyampaikan agama kerana nak ramai pengikut supaya jadi satu kemegahan. Na'udzubillah. Itu pula fitnah yang dilalui oleh para alim ulama. Ada yang berbangga dengan sebab ramai murid. Na'udzubillah min zalik. Mari mengaji dengan saya, jangan mengaji dengan orang lain. Orang lain tak betul, orang lain tak alim seperti saya. Ini fitnah-fitnah yang berlaku di sisi alim ulama pula. Selagi orang lain tadi tu, guru lain tu betul fahamannya, betul syariatnya, betul akidahnya, silakan pergi mengaji. Yang kata jangan mengaji di sana kalau seandainya di sana itu fahamannya sesat, ajarannya sesat. Faham tak? Puak-puak W tu contohnya. Puak-puak W tu. Jangan pergi. Tu tak apa. Sebab nak menyelamatkan. Tapi kalau yang mengajar tu ahli sunnah wal jamaah, aswaja, akidah kita ahli sunnah wal jamaah, akidah sifat 20, dia bermazhab Syafi'i, ataupun dia orang yang bermazhab, dia adalah guru yang menjadikan Quran, hadis, ijma' ulama' dan juga qiyas sebagai tempat ambilan hukum hakam Allah, dalil-dalil dalam agama. Apa salahnya? Pergi belajar. Tak apa, silakan. Sebab kita bukan ada 24 jam nak boleh bimbing manusia. Ada masa kita penat, ada masa kita letih, ada masa kita begini dan begitu. Kalau kita nak semua orang belajar dengan kita, jangan mengaji dengan orang lain, maknanya ada masalah pada hati kita. Na'udzubillah min zalik. Kalau saya, silakan pergi belajar mana-mana. Asalkan korang belajar sudah. Asalkan tempat korang belajar tu betul. Silakanlah. Kita nak orang mengaji dengan kita bukan pandai, kita pun bengap bebal juga. Banyak benda kita tak erti. Beramal pun tidak. Nampak gaya je lebih. Orang kena tipu. Faham? Mengaji. Pergi mana-mana ngaji. Asalkan gurunya betul, akidahnya ahli sunnah wal jamaah, menjadikan Quran, hadis, ijma' ulama' sebagai tempat ambilan dalil, silakan. Pergilah ngaji. Tak kisahlah kan ustaz ke, ustazah ke, pergi. Tak apa. Orang yang ngaji dengan saya, saya macam tu. Selagi, maknanya jangan harap kuliah saya, jangan. Saya bukan orang alim besar. Saya tak alim pun. Nampak belagak je. Nampak gaya je. Pergi ngaji dengan orang lain tu, ngaji lama belas tahun, beramal warak. Dia pula akidah ahli sunnah wal jamaah, bermazhab. Pergi ngaji. Pergi ngaji. Jangan harapkan saya tak pandai. Kita nak tolong sampaikan saja, nak tolong sedarkan, nak tolong buka minda saja. Dah nampak? Carilah, ngajilah. Ngaji betul-betul. Begitu.
Yang tu, jangan mengaji orang lain. Nanti orang lain tu murid dia lagi ramai daripada aku. Na'udzubillah, minta Allah jauhkan. Minta Allah jauhkan. Sesin pun tak guna dakwah kita kalau macam tu ada dalam hati. Permainan dia halus, sahabat. Permainan dia halus sangat-sangat. Halus sangat-sangat. Kalau leka, memang termasuklah tu. Memang terkenalah tu. Doakan. Mudah-mudahan senantiasa berada di dalam niat yang betul. Amin ya rabbal alamin. Tapi kalau mengaji dengan puak-puak W, saya memang tak redha. Orang yang belajar jangan saya. Kalau dalam masa yang sama dia pergi menadah dengar juga ilmu yang disampaikan oleh puak-puak W ni, yang menjadikan Al-Quran dan hadis semata-mata sebagai dalil, menolak ijma' ulama' dan qiyas, menolak ilmu sifat 20, saya tak redha. Wallahi saya tak redha. Saya tak redha. Saya tak suka orang yang belajar dengan saya tidak ada pendirian. Tak ada pendirian. Pahaman yang betul pun diterima, pahaman yang sesat pun dia boleh terima juga. Saya tak suka. Tak ada faedah kita ngaji tauhid kalau macam tu pegangan dalam hati. Tujuan kita belajar tauhid sifat 20 tu nak mengisbatkan yang betul, nak meninggalkan yang salah, nak membuang yang salah, nak mengisbatkan yang betul, nak menolak yang sesat. Bukan terima dua-dua. Kalau nak terima dua-dua, baik tak payah belajar. Apa faedah kau nak belajar ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah kalau dalam masa yang sama puak-puak W punya akidah pun kau boleh terima? Tuhan tak bertempatkan kau boleh percaya, Tuhan bertempat pun kau boleh percaya. Dua-dua kau boleh terima. Apa faedah? Nampak tak? Sebab tu saya tak redha. Saya tak redha. Kalau diam ada di kalangan kalian yang mengaji itu, saya tak redha. Wallahi saya tak redha. Tapi kalau kalian nak pergi belajar betul dengan gurunya, akidah gurunya itu betul, akidah ahli sunnah wal jamaah, bermazhab, tempat ambilannya, dalilnya, ataupun hukum hakamnya bersumberkan daripada 4 tadi, Al-Quran, Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas, silakanlah, belajarlah sungguh-sungguh. Saya doakan moga diberi ilmu yang bermanfaat. Maka kembali ia habis, dan barang yang disebut bagiku Ma'mun Ibnu Ahmad radhiyallahu ta'ala bahawasanya Ustaz Aba Ishaq rahimahullahu ta'ala berkata ia bagi Ubbad. Ubbad ni apa? Ahli ibadat. Orang yang banyak ibadat dia. Orang yang banyak beribadat dia. Pada Jabal Lubnan, mana gunung Lubnan, di negara Lubnan sana. Mereka ni duduk di atas-atas puncak gunung tu kerana beribadat, mengasingkan diri mereka, beruzlah di situ. Dia kata apa? Hei orang yang memakan rumput. Wahai orang yang memakan rumput. Makna orang yang berserah diri kepada Allah. Makan apa yang ada. Menjaga makan minumnya daripada benda haram, benda syubhat. Makan je selagi halal walaupun tak sedap. Pokok-pokok, daun-daun, tumbuh-tumbuhan, lumut-lumut tu makanan dia orang. Yang penting boleh beribadat. Kita yang penting boleh makan. Kita terbalik. Yang penting boleh makan. Mereka tak, yang penting boleh beribadat. Makan tolak tepi. Sedap tak sedap tolak tepi. Kalau sedap tu kira rezeki. Kalau tak sedap pun alhamdulillah. Asalkan menjadi asbab ada tenaga nak beribadat. Nampak tak tu? Kita asalkan makan, tak beribadat pun tak apa. Dia tak, asalkan boleh beribadat, tak sedap makan pun tak apa, pakaian tak mewah pun tak apa, rumah tak hebat pun tak apa, gaji tak besar pun tak apa, asalkan tidak meninggalkan ibadat kepada Allah. Tu orang-orang hebat ni. Kita dah, asalkan boleh mewah, asalkan boleh megah, asalkan boleh kaya, asalkan boleh apa lagi? Apa lagi? Boleh macam-macam. Tak beribadat pun tak apa. Kita macam tu. Mengaku sudahlah.
Tak payah nak geleng-geleng kepala dah. Dah memang itulah kita. Dah memang itulah kita. Lah. Asalkan mewah. Asalkan orang pandang, asalkan orang hormat. Tak beribadat pun tak apa. Ibadat kadang-kadang pun tak apa. Mengaji kadang-kadang pun tak apalah. Asalkan apa tadi? Kaya. Asalkan mewah. Asalkan viral. Asalkan suhur. Asalkan orang puji. Tak semayang pun tak apa. Tak mengaji agama pun tak apa. Tu kita. Ini ubat ni lain. Asalkan boleh beribadat, makan tak makan tolak tepi. Apa yang ada makan. Kalau lumut lah. Sungguh ni bukan cerita dongeng, sahabat. Nampak tak? Dia bandingan dia gini. Orang gila dunia, dia akan sanggup makan apa saja asalkan dunia ni dapat. Betul? Sebab tu kita tengok ada yang sanggup makan benda haram. Benda haram ni ibaratnya seperti najis. Sanggup makan benda najis, sanggup makan benda haram asalkan kaya, asalkan mewah, asalkan dapat menunaikan keinginan dia. Itu ahli dunia. Jangan lupa, orang yang ahli akhirat pun demikian. Tapi terbalik. Asalkan boleh makan selagi halal, yang penting dia boleh beribadat. Lumut pun lumutlah, rumpai pun rumpailah, pucuk paku lah, asalkan dia boleh beribadat. Nampak tak beza tadi tu? Orang gila dunia dengan gila akhirat. Jangan kita kata macam mana takkan sanggup macam tu sampai sanggup makan lumut-lumut di batu-batu. Sanggup makan lumut-lumut di batu-batu saja asalkan mereka tu beribadat. Kenapa ahli dunia sanggup makan yang haram? Saya jawab. Kenapa ahli dunia sanggup makan yang haram? Sebab nak menunaikan keinginan dunia dia. Kenapa sanggup makan lumut-lumut tadi tu, paku pakis tadi tu? Sebab nak menunaikan kehendaknya beribadat. Mereka sanggup. Orang yang cinta ni dia akan sanggup buat apa saja. Orang yang cinta dengan dunia, dia sanggup buat apa saja. Walaupun benda haram, dia akan ambil, dia akan buat. Begitulah orang yang cintakan akhirat. Dia tak peduli. Asalkan dia boleh beribadat, sudahlah. Tapi payahlah nak cari macam tu. Jadi kita dengar cerita ni, baru kita boleh bandingkan diri kita dengan orang-orang ahli ibadat ni. Agak-agak boleh duduk satu kelas ke macam mana? Boleh duduk satu bas ke macam mana dengan geng ni? Geng makan lumut ni boleh? Kita makan ayam hari-hari pun menyumpah dah. Kita makan ayam hari-hari pun menyumpah. Ada benda lain ni. Balik-balik ayam, hari-hari daging, hari-hari seafood, jemu lah. Tengok. Nampak tak ada? Ni kita kata setaraf ni. Ini kita kata kita ahli ibadat ni. Kita ahli makan. Kita ahli makan, sahabat. Bukan ahli ibadat. Patutnya kena malu-malu kita dengan golongan ni. Sanggup bercekang nafsunya asalkan ibadat. Kita sanggup tinggalkan agama, tinggalkan ibadat demi makan, demi kesenangan, demi kemewahan. Macam mana kita nak kata setaraf? Macam mana kita nak mengaku kita ni ada pangkat darjat di sisi Allah, sedangkan bab makan pun kita tak sama dengan mereka? Tak payah dipersoalkan solat mereka dengan solat kita. Makannya pun kita tak terikut dah. Nak ngaku tak nak ngaku je kita. Tapi itulah hakikatnya. Yang tak ada sombong akan ngaku.
Yang sombong takkan mengaku. Sedangkan itulah hakikat diri kita. Jadi sedih kalau tak kaya. Sedih kalau tak ada pakaian mewah. Sedih kalau tak ada kenderaan mewah. Sedih kalau tak boleh makan mewah-mewah. Orang ahli ibadat ni sedih solatnya tak khusyuk. Sedih solat tak khusyuk, sedih. Tinggal solat jemaah menangis. Ada kita sampai tahap tu. Tertinggal kuliah, terlepas kuliah menangis. Ada sampai tahap tu? Tak ada. Dah ahli ibadah apa? Nampak tak? Jauh langit bumi. Oleh yang demikian, jangan jauhkan diri dengan orang-orang ahli ibadat tu, jangan. Mudah-mudahan dapat cium bau-bau wangi dia. Mudah-mudahan dapat tumpang berkah-berkah mereka. Betul ke jam ni? Betul lah. Sebab tu jangan buat musuh dengan orang soleh. Duduk dekat. Duduk dekat. Jangan jauhkan diri. Setidak-tidaknya dapat bau harum-harum dia. Walaupun tak beli minyak wangi, dapat cium bau pun jadi. Dalam beg ada minyak wangi. Dalam beg kuning ada minyak wangi, boleh beli. Allah. Masya Allah. Apa dia orang komen ni, asam ayam masak merah, Masya Allah. Dah kita ketawakan diri kita sebenarnya. Kita sedang ketawakan diri kita sendiri. Inilah hakikatnya sahabat kan. Takkan kita tak nak mengaku. Betul ustaz banyak merungut bab makan. Betul ustaz tak betul ke? Ustaz pun. Dekatkan diri, buat kawan. Kita kawan dengan orang soleh ni ibaratnya macam berkawan dengan duduk dekat dengan orang jual minyak wangi kata dia. Walaupun tak mampu nak beli, tapi dapat juga cium bau wangi. Mana ada manfaat yang kita dapat. Walaupun kita ahli maksiat, tapi kita suka dekatkan diri dengan orang soleh. Ada manfaat yang kita akan dapat. Betul. Kalau duduk dengan ahli fasik, ahli maksiat, ibaratnya macam duduk dengan tukang besi. Tukang lebu besi tu. Dapat haba dia. Terpecik juga. Koyak-koyak juga baju kita kena pecikan api dia. Ibaratnya begitu. Ni kita dahlah ahli maksiat, dahlah leka, lupa, lalai ahli dunia, benci pula orang soleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada jalan lah ni. Dahlah tak kenal Tuhan, dahlah semayang tahiyya tidak, dahlah buat maksiat, dahlah leka lupa lalai, ahli makan, ahli dunia, kejar dunia pagi petang siang malam. Orang soleh pula dibuatnya musuh pula. Habislah. Besok di padang mahsyar, ingat kamu akan dikumpulkan bersama-sama orang yang sama waktu dengan kamu. Di padang mahsyar besok, kan Nabi dah kata kamu akan bersama-sama orang yang kamu kasih. Di padang mahsyar besok kamu akan bersama-sama orang yang kamu kasih. Kalau orang-orang yang kamu kasih tadi ahli fasik, orang zalim, orang hina alim ulama, orang caci maki alim ulama, itulah kawan-kawan kamu di padang mahsyar besok. Tapi kalau kamu berkawan, bersahabat dengan orang soleh, orang bertakwa, orang hatinya baik, orang hatinya mengenal Tuhan, orang yang cintakan agama, orang yang cintakan akhirat, orang yang cintakan ibadat, itulah nanti kamu akan dihimpunkan bersekali dengan orang-orang tu. Walaupun kamu bukan orang soleh, kamu akan dihimpunkan dengan golongan tu.
Hei orang yang memakan rumput, tinggal kamu akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tangan mubtadi'ah. Wahai, dia kata apa tadi? Dia pergi ziarah tempat orang ahli ibadat tadi. Dia kata, wahai ahli ibadat yang makan rumput, kau tinggalkan umat Nabi Muhammad tu, kau tinggalkan mereka, kau duduk sini syok-syok buat ibadat, kau tinggalkan mereka. Apa kata dia? Tinggal kamu akan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tangan mubtadi'ah. Kau biarkan umat-umat tu tadi disesatkan oleh golongan-golongan yang menyesatkan, dan masyghul kamu di sini dengan memakan rumput. Kamu syok duduk sini, duduk bersibuk, beribadat kat sini, bukan makan rumput macam lembu tu. Kata mereka itu baginya. Dia jawab. Dia jawab perkataan siapa tadi? Ustaz Abu Ishaq tadi. Bahawasanya kami tiada kuat atas bersahabat dengan manusia. Kami tak kuat, wahai syekh, wahai guru, wahai ulama. Wahai syekh, wahai guru, wahai orang alim, kami ni yang duduk di sini ni, beribadat di sini ni, makan apa yang ada ni, kami ni tak kuat nak duduk dengan manusia tu. Kami tak kuat, kami tak mampu. Hanyut kami hanyut. Tak tahan dengan fitnah, tak tahan dengan maksiat. Tak boleh nak kawal nafsu. Sebab itulah kami larikan diri duduk sini. Beribadat. Sebab tak kuasa. Kata mereka itu bahawanya kami tiada kuasa atas bersahabat dengan manusia, dan sesungguhnya telah diberi akan dikau oleh Allah Ta'ala kuat, sedangkan kau wahai syekh, kau telah diberi taufik oleh Allah. Kau boleh duduk di kalangan manusia yang macam tu, dalam keadaan kau istiqamah beribadat. Kau boleh beristiqamah dalam ibadat, istiqamah dalam taat kepada Allah, meskipun kau duduk bercampur dengan manusia yang macam-macam. Kau orang yang diberi keistimewaan oleh Allah, katanya ahli ibadat tadi tu. Maka lazimlah engkau yang demikian itu. Maknanya kau janganlah tinggalkan, teruskanlah. Jangan kau nak join puak-puak kami ni. Jangan datang nak join kelab kami ni. Kamu tu ada tugasan menyelamatkan umat, membimbing umat, serta kau diberi pertolongan oleh Allah. Teruskanlah maksudnya. Jangan tinggalkan manusia. Maka mengarang ia akan kitab kemudian daripada demikian itu. Bila dia balik daripada bertemu dengan ahli ibadat tadi tu, balik daripada itu, dia pun mengarangkan kitab namanya Jami'al Jali dan Kafi Ma'rifati Al-Wali. Dan adalah hal mereka itu serta banyak ilmunya dan amal yang banyak dan tilik yang daqiq, makna penilikan yang sangat-sangat halus. Penilikan hati dia tu halus. Pada suluk jalan akhirat. Makna pada nak bersuluk, nak berjalan kepada jalan akhir. Makna mereka ni memiliki penilikan yang sangat halus. Mudah kita kata begini, memiliki, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sifat berhati-hati yang sangat halus di dalam jalan ibadat ni. Penilikan dia sangat halus dalam ibadat ni. Kita ni tak ada pandang halus pun, kita ni kasar je. Kita tak nampak seperti mana yang mereka nampak. Kita tak risau seperti apa yang mereka risau. Nampak tak? Jadi dia halus, dia tilik betul-betul. Maknanya bukan main-main. Dalam jalan ibadat ni, dia tengok betul-betul. Dia pastikan betul, dia jaga betul-betul, dia awasi betul-betul. Dia tak macam kita. Asalkan boleh je. Asalkan nampak macam rupa orang semayang, okey lah. Asal nampak macam rupa orang semayang, ada berdiri, ada bongkok sikit, ada letak kepala atas tanah, okey lah tu. Okey semayang lah, okey halal lah tu. Dengar-dengar kuliah setahun sekali.
Datang surau masjid pun kalau kambing ada, okey lah, beres lah. Ada kat surau walaupun kambing datang dulu. Pergi surau masjid pun ikut kambing kita ni. Ada kambing tak? Ada. Okey datang. Penuh surau ada kambing. Penuh surau. Ni puak-puak mana pula ni? Ni ahli qaryah mana? Ramai rupanya. Baru tahu ramai orang kampung ni. Tengok. Hebatnya kambing. Guru pun tak hebat macam kambing. Kambing lagi hebat. Halah. Dakwah guru dengan dakwah kambing tadi, dakwah kambing lagi hebat. Penuh surau. Baik saf laki-laki, saf perempuan penuh. Kambing punya dakwah. Minggu depan kambing tak datang. Kosong surau. Jadi kita guru-guru ni yang ngajar tak payah nak rasa hebat lah. Kambing lebih hebat daripada kita lagi. Betul tak? Betul lah. Tak payahlah kita nak sengih-sengih aku guru yang hebat, aku ustaz yang hebat. Tak payah. Tak boleh lawan kambing. Antara lembu dengan kambing, kambing hebat lagi. Kambing hebat lagi. Lembu kalau walaupun dia besar, dia tak sehebat kambing yang kecil tu. Dengan kambing. Awal sebelum maghrib sampai dah. Nak kena golek pula. Dah ni kita cakap kenyataan sungguh. Nampak tak? Kuliah jadi pendek kalau ada biryani kambing. Tu kau punya kerja lah tu Azman. Allah. Kurma kambing, tengok dia orang komen, tengok. Macam-macam nama makanan dia boleh tulis, nampak tak tu? Kurma kambing, nasi biryani, masing-masing alim tulis nama makanan. Masya-Allah. Semua keluar. Semangat dia ni, komen pasal makan dia. Tapi dia orang ni bagus, dia ni rajin. Ni pilihan Allah dia orang ni semua. Allah. Ya Karim. Nak kena pindah sebelah rumah ustaz ni, dapat berwangi pun jadilah. Janganlah. Abah selembar janganlah sampai pindah rumah. Macam-macam juga ni. Tapi saya nak cakap, sungguh pondok kita iklan sambil-sambil lah. Andai kata ada kawan-kawan kita yang berhasrat nak duduk di pondok, ada tanah-tanah yang kami telah siapkan. Lot tanah yang kami siapkan untuk dibina rumah wakaf. Lebih kurang kalau rumah tu kita kata yang bernilai dalam 60,000 kot. Kalau nak buat sekarang punya 60,000 besar mana je kan. Maknanya satu ruang tamu kecil dan satu bilik. Untuk rumah kelamin orang panggil. Ada. Contoh macam abang-abang ni nak buat kat rumah kat situ. Selama ni contohnya sewa rumah ke contoh maknanya nak buat rumah kat pondok boleh. Cara dia begini. Maknanya bila abang-abang buat buat rumah di pondok tu, kemudian niatkan wakaf untuk pondok, dan kami pihak pondok memberi keizinan duduk di rumah tu selama-lamanya. Faham tak? Jadi seandainya yang mewakafkan rumah tadi meninggal, maknanya jariahnya tetap ada di situ. Tapi orang lain lah masuk. Kalau seandainya anak isteri dah tak nak duduk situ, mak bapak kita je yang buat, anak-anak kita tak nak duduk contoh ataupun habis dah keturunan kita, makna rumah tu jadi wakaf macam biasalah, tetap wakaf lah, jariah lah selama-lamanya. Orang lain yang duduk situ, orang lain yang dapat ambil manfaat daripada situ pula, hasil daripada jariah kita. Faham tak?
Ada lagi, ada 2 ekar tanah lagi. Mari duduk pondok. Akhir zaman ni mari duduk pondok. Time bekerja, kalau bekerjalah, tapi mana aktiviti di pondok tu kena ikut lah. Majlis ilmunya kena ikut, solat jemaahnya kena ikut. Kalau macam si suami tadi, dia ada kerja, pagi dia keluarlah kerja, balik malam kan, petang kan, ikutlah aktiviti pondok pengajian, begitu. Boleh. Pondok Barakatul Qadiri ni, siapa berminat boleh DM. Nak datang tanya Riki boleh. Boleh. Kat mana tu ustaz? Dekat ni Melaka, Masjid Tanah. Bukan pondok saya jadi khadam je situ. Saya khadam situ, warden. Jadi warden, duk jerit-jerit budak-budak. Macam tu. Ni macam ustaz tiap-tiap minggu buat kambing bakar, masya-Allah tabarakallah. Kau ramai datang masjid. Sungguh betul. Kalau kat masjid tu buat kambing bakar tiap-tiap minggu, tu je cara nak suruh orang ramai. Saya nak duduk pondok lah ustaz. Boleh. Warga Mas, doakan, sahabat minta tolong doakan agar dipermudahkan urusan pembinaan pondok kelamin pondok kelamin Warga Mas perempuan. Berapa dekat 2 juta kot dia punya kos dia. Tolong doakanlah. Mana dah tahu dalam ramai-ramai ni 103 orang ni ada kenalan-kenalan, kawan-kawan jutawan ke. Boleh tolonglah. Tolong pondok kita. Pondok tu tok guru kita ke? Dia kata pondok kita. Bukan kata pondok saya. Tak, pondok kita. Dia nak semua orang makna jadikan pondok tu pondok masing-masing. Jaga masing-masing. Ngaji sama-sama. Boleh datang. Falyatafaddalu, boleh datang. Bila-bila masa. Doakan sahabat sebab ada warga mas yang nak duduk pondok dah penuh. Tempat dah tak ada. Jadi sekarang ni pondok dalam proses nak cari dana. Dalam 2 juta itulah nak buat asrama besar lah untuk warga mas. Doakan. Melaka kat mana? Dekat Masjid Tanah bang. Abang Mi dekat Masjid Tanah. Pakar-pakar doa ni kawan-kawan ni 105 orang ni, doa kalian, doa orang-orang terpilih ni, manalah tahu asbab kalian mendoakan Allah hadirkan orang-orang yang seperti sahabat hatinya. Orang kaya macam sahabat tu kan sahabat ada yang kaya-kaya, tapi tengok hati dia macam mana. Pantang dengar Rasulullah nak tak tunggu Rasulullah minta. Tak tunggu Rasulullah minta, dia yang tampil dulu. Ada sahabat yang sampai 2-3 kali habis hartanya kerana membantu perjuangan Nabi SAW. Sampai ada yang dah habis harta, dijadikan dirinya seperti hamba, dan hasil upahnya itu diberi kepada Nabi SAW. Sampai macam tu sekali. Iman sahabat tak boleh nak lawan. Cuma nak cerita sampai macam tu, sanggup demi agama, demi akhir. Ayolah, sanggup diperjuangkan. Subhanallah. Jadi saya doakanlah pakat-pakat doa sahabat mudah-mudahan ada orang-orang yang berhati mulia, yang mewah-mewah, yang kaya-kaya, boleh tampil datang membantu pondok kita. Boleh jadi jariah. Tu tadi iklan lah, sambil-sambil anda kata ada yang nak duduk pondok, boleh DM, boleh datang, boleh bincang. Datanglah, boleh sembang panjang. Sebab apa yang saya sebut ni, inilah di antara benda yang mudir, yang pondok, makna pemilik pondok Ustaz Al-Fadhil Tuan Guru Haji Razali bin Yusuf yang cakap sendiri. Pakat-pakat duduk dalam suasana belajar, duduk dalam suasana pengajian. Maknanya kita dah duduk di dalam perkampungan pengajian maksudnya. Kalau kita mati di situ, mati dalam suasana pengajian. Faham tak? Dan pondok kita pun ada tanah wakaf sendiri yang didaftarkan dengan Jabatan Agama Islam. Pondok kita pondok berdaftar. Ustaz-ustaz di pondok kita semua ada tauliah mengajar. Boleh datanglah. Datang jalan-jalan insya-Allah. Kalau kawan-kawan nak buat rombongan datang, bagi tahu. Boleh datang buat rombongan. Nak rasa suasana duduk pondok, boleh sehari 2. Nak bermalam di pondok, boleh. Macam mana cara nak infak, siapa yang ni nanti boleh DM saya insya-Allah. Pondok dekat mana ustaz? Dekat Kampung Solok Duku, Masjid Tanah.
Malam ada paranormal jasri. Malam ni tak ada. Malam ni kalau saya buat kat sini kena tangkap ni kan ni. Ni kat bandar ni jangan buat pasal. Lepak rumah ustaz boleh. Nak lepak kat rumah saya. Nanti saya fikirkan dulu Azman. Boleh nak lepak tapi kat luar boleh lepak kat luar boleh. Apa ada hal Azman. Kita kan macam adik-beradik. Okey ustaz sambung. Okey baik sambung. Tu tadi iklan ni. Allahumma salli ala Muhammad. Azman. Mana lagi tadi? Hilang dah. Dan adalah hal mereka itu serta banyak ilmunya. Habis. Maka ketahui olehmu bahawasanya umpama lelaki ini yang dikehendak kepadanya di dalam bab agama, berkehendak ia di dalam bersahabat bagi makhluk kepada dua perkara yang sangat-sangat keduanya. Maksudnya bagi laki-laki yang dirinya tadi diperlukan oleh manusia, ataupun dia tu sebagai seorang pendakwah, dia tu penyebar agama, dia tak boleh lari meninggalkan manusia. Dia tak boleh lari meninggalkan manusia. Haram. Kalau dia lari, hukumnya haram. Kalau dia lari, hukumnya maksiat. Mana dia duduk dalam gunung, dia duduk dalam bukit tu, beribadat seorang-seorang tu, dosa. Dia solat tu dapatlah pahala perbuatan dia meninggalkan tu tadi tu. Berdosa. Jadi, bagi laki-laki yang macam ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ada nak info, boleh tanya Susu Raya tu lah. Dia pun tahu pasal pondok sikit insya-Allah. Boleh lepak dengan lembu ustaz. Masya-Allah tabarakallah. Lepak dengan lembu pula dah. Tak boleh kang habis sembelih kang. Masya-Allah. Boleh tanya Susu Raya tu pun dia pun tahu pasal pondok tu insya-Allah. Boleh tanya dia. DM kalau orang perempuan nak tanya pasal pondok boleh tanya dia. Insya-Allah mana di Susu Raya tu. Tu. InsyaAllah. Okey. Jadi bawahnya umpama laki-laki ini yang ada dua benda. Yang pertama, salah satu daripada keduanya, sabar yang panjang. Maknanya jenis laki-laki yang macam ni, dia kena sabar yang panjang. Maksudnya tak ada tahap kesabarannya sampai mati. Nak berhadapan dengan macam-macam jenis manusia tadi tu. Dia nak kena sabar sampai mati. Nak tinggalkan tak boleh. Itu tanggungjawab dan amanah yang Allah bagi pada dia. Dia tak boleh tinggalkan. Sabar yang panjang sampai mati. Dan halim. Makna sifat lemah lembut yang amat besar. Bukan senang nak mendekatkan hati manusia ni. Ada yang mudah sentap, ada yang mudah tarik, ada yang mudah koyak. Ada yang nasihat sikit tak boleh. Jangan main-main ni bab agama ni. Jangan buat main. Dia punya sentap, dia punya koyak. Bukan koyak sikit, koyak gabak. Bukan sikit-sikit koyak. Kalau kita ni kena nasihat, kena sindir bab agama ni, dia punya koyak, masya-Allah. Ibarat macam kena ludah atas muka kita. Macam kena maki mak bapak kita rasa dia. Dia punya marahnya bukan main. Padahal cakap macam ni, kenapa selalu tak datang mengaji? Cakap macam tu je, koyak rabak, putus kawan, blok, nombor handphone, WhatsApp semua. La ilaha illallah. Dia punya sentap dia. Tengok setan punya kerja, tengok. Lain macam dia punya sentap dia. Kita cakap macam tu je. Asal dah lama tak datang mengaji. Tak baguslah. Sentap macam kena maki dia punya rasa dia. Tapi kalau dalam bab-bab dunia ni, duk lepak dengan kawan-kawan ni. Kawan-kawan tu, Muhammad, kenapa kau tak datang malam tadi? Bodoh aku. Suka. Dia jadi seronok pula dah. Tak ada sentap apa pun. Beres je. Dia boleh enjoy pula dah. Kawan kata dia bengap jadi dia boleh enjoy lah. Alah, biasa lah tak datang. Dia boleh seronok. Tapi kalau dalam bab mengaji tadi, cakap lagi lembut daripada tu. Kata apa pasal dah lama tak datang mengaji, tak baguslah macam tu. Tu. Macam tu je cakap. Tapi kalau dalam lepak dengan kawan-kawan ajak keluar, kita tak keluar,
Tiba-tiba bila jumpa kawan-kawan maki kita dalam WhatsApp kena sini kena, tak ada apa masalah pun. Relax je, okey je. Tak ada sentak, tak ada koyak pun. Perasan tak benda tu? Tu nama permainan syaitan dalam hati. Dia punya koyak dia macam. Padahal yang koyak tadi setan tu. Nafsu tu. Kalau dalam bab dunia, orang kata kita bebal, orang kata kita bodoh, orang kata kita relax, tak ada apa pun. Okey je, besok dia jumpa, boleh sengih-sengih lagi. Tapi kalau dalam bab agama ni, cakap macam tu je. Dah lama dah tak nampak muka, tak datang belajar. Oh, dia punya sontak macam kena maki rasa dia. La ilaha illallah. Tengok. Sabar yang panjang. Jadi nak kena pandai, nak kena pandai. Nak kena pandai. Nak jinakkan hati manusia supaya dekat dengan kita. Bila dah dekat dengan kita, barulah mudah nak sampaikan. Itulah dia akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak ada tiba-tiba nak maki-maki orang. Nak tengok orang tabawah tak? Hari tu baru kita belajar solat jemaah. Baru hari tu kita belajar sembahyang jemaah. Tengok orang yang tabawah tak? Budak-budak yang baru nak nampak agama, baru tergerak hati nak solat, datang masjid pakai seluar jin, pakai baju t-shirt, pakai cap, kita pandang atas bawah. Halo, kopi balik. Apa macam ni datang sembahyang macam ni? Biadab kau orang ni. Tak kerti hormat masjid ni. Wah, jangan bro. Janganlah macam tu bro. Makna nak kena pandai masuk tadi supaya manusia tidak jadi liar. Tak jadi liar. Kalau dah manusia nampak kita lagi, macam mana kita nak sampaikan pasal agama, betul? Tapi setidak-tidaknya bila dia kawan dengan kita, dia kenal dengan kita, dia seronok dengan kita, dia happy-happy je dengan kita, dia tengok kita pun kepala bengong macam dia juga. Makna dalam tu kita boleh sampaikan setidak-tidaknya sampai dah di telinga dia. Dia pasti akan memikir, insya-Allah. Pasti akan ada sesuatu yang baik masuk dalam diri dia. Tapi kalau dia tengok kita pun dah benci, tengok kita jauh dia dah lari, macam mana kita nak sampaikan? Nak cerita macam mana? Dia dengar bunyi motor, bunyi exhaust kita, dia cabut lari lah. Tuk paki dia balik, tuk paki. Cabut. Ni jangan buat pasal ni. Ni kalau jumpa memang kita kena maki bertepek ni kan. Balik. Punggah. Angkat kaki. Nampak tak? Halim. Dan tilik yang halus. Maknanya jangan gopoh-gopoh. Silap sikit je, ni akan pergi tak kembali. Jenis manusia orang awam ni, dia kalau lari takkan kembali. Dia kalau sentap, kau takkan jumpa dia dah sampai bila-bila. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh. Siapa yang ada keuzuran, rehat dah pukul 12 malam dah. Rehat tak apa. InsyaAllah. Saya pun nak sudah ni. Last lah ni. Sabar yang panjang dan halim yang amat besar dan tilik yang halus, dan minta tolong ia kepada Allah Ta'ala selama-lamanya. Mana minta kekuatan daripada Allah Ta'ala agar dia bersabar, agar bagi petunjuk. Sebab kalau tak sabar, lari lah. Putus asa lah. Malas lah. Bosan lah. Cukup lah setakat ni. Malas dah lah. Bosan dah. Tak ada pun yang nak ngikut aku. Tak ada pun yang nak dengar. Tak ada pun yang ni. Sudah, lebih baik aku cabut lagi, duduk atas gunung, buat ibadat sendiri lagi baik. Putus asa lah maknanya. Ni, na'udzubillah. Moga Allah jauhkan. Dan keduanya bahawa ada padanya makna ini tinggal hatinya daripada mereka itu dan senya, dan jikalau ada dengan tubuhnya serta mereka itu. Makna yang kedua, begini. Walaupun tubuh badannya duduk dengan manusia, sebenarnya hatinya dengan Allah. Hatinya dengan Allah, tapi tubuhnya saja nampak duk campur gaul dengan manusia. Tubuh badan jadi nampak campur gaul dengan manusia, tapi hakikat hatinya dengan Allah, hatinya dengan akhirat, hatinya dengan ibadat.
Maka jika berkata-kata mereka itu akan dia, berkata-kata ia akan mereka itu, makna kalau manusia ajak dia borak, dia borak. Manusia ajak dia borak, dia borak. Tapi borak yang manfaat lah. Dia join. Dia join. Dan jika ziarah mereka itu manusia akan dia besarkan mereka itu atas qadar mereka itu. Kalau ada manusia yang datang ziarah dia, dia raikan. Dia raikan. Dia tak pandang, ni budak-budak ni datang, apa nak rai ni? Dia raikan. Dia raikan. Ini kata Halim tadi tu, lemah lembut. Nampak tak? Jadi orang yang sejahat mana pun, bila berdepan dengan orang macam ni, lembik hati dia, cair hati. Cair. Kita macam ni pun dia layan macam ni. Kita penyangak macam ni. Dia dah belah. Aku perasan tadi. Kita penyangak macam ni, suruh koyak rabak macam ni sampai pangkal peha. Dia layan bukan main. Ish. Nampak tak tu? Baik sungguh ni hati dia. Makna dah masuk dah tu. Dah masuk dah tu. Makna dia dah terpikat dengan akhlak tadi tu. Nampak tak? Dia tak liar dah tu. Allahumma salli ala Muhammad. Kita dulu tuan guru Haji Razali dia macam tu lah dia. Tok guru kita ni. Pondok Solok Duku ni. Dia macam tu lah. Sengih dia. Senyum dia. Tak pernah tengok muka dia ada masalah tak? Kita ada masalah tengok muka dia jadi seronok. Lupa jap masalah. Muka kita. Orang daripada tak ada masalah tengok muka kita jadi masalah. Apalah bala tengok muka kau. Aku dalam tenang-tenang tengok muka kau jadi masalah. Jadi serabut hati aku ni. Apa bala yang kau bawa ni? Tu kita. Orang-orang alim ni lain. Saya tengok dia jadi tenang hati. Dulu nak ceritakan dulu nak ceritakan dia macam tu. Sebab tu kita tak liang dengan dia. Sebab tu kita boleh dekat dengan dia. Ni nak cerita asbab kita dekat dengan agama ni, tu di antara asbab dia. Kita bukan macam ni dulu. Kita jangan main-main. Tapi nak kira tok guru tu akhlak dia. Duk lepak tepi-tepi simpang sampai ke maghrib. Dia lalu dia sengih je. Assalamualaikum, dia sengih je. Kita pun kesalam lah, sengih je lah. Jadi di situ hati kita dekat dengan dia. Tak rasa nak jauh dengan dia. Rasa senang, selesa dengan dia. Tu yang fardu takdir waktu dulu tu. Nak ceritakan asbab saya nak belajar agama ni, asbab ni. Arwah ayah saya tegur, saya solat, salah solat. Jadi arwah ayah saya ni dia ada ngaji lah, pergi ngaji. Ayah saya bukan duduk pondok. Tapi dia ngaji lah, ikut tutup guru ngaji, ngajar di pondok, dia ada di masjid, di surau ni. Mana dia orang belajar lah agama. Jadi dia bila tengok kita ni cara semayangnya tak kena dengan apa yang dia dah belajar, dia tegur lah. Dia panggil kita Mat. Mat. Jangan main. Mat, nama kita. Dia kata, Mat, ayah saya dia jenis tak banyak cakap. Sebulan ada boleh sepatah dua kot cakap dengan dia. Ayah saya, arwah ayah, dia tak banyak cakap. Dia jenis jeling. Arwah ayah saya dia jenis jeling. Dia bukan jenis cakap. Dia punya jeling tu kau dah rasa serabut dah, apa benda salah aku buat. Dia jenis macam tu. Jadi hari tugaknya dia tak boleh tahan, dia tengok kan. Dia kata, kau ni semayang ni, kau semayang apa ni? Sombong. Semayang kau semayang ni jangan ikut-ikut orang. Dia kalau jarang cakap ni, kalau jenis dia sekali bercakap, faham-faham je lah. Menusuk ke kalbu pergi dia. Dia ayah saya tak macam ayah ramai boleh gurau-gurau, boleh dah. Dia bukan jenis macam tu. Dia jenis straight. Ini dia.
Dengan anak-anak dia lah. Tapi dia kalau dengan kawan-kawan dia okey. Dengan anak-anak dia, cara dia nak didik anak dia macam tu. Ya, ada kekurangan. Ada kekurangan, ada kelemahan. Tapi dia punya kebaikan dia, anak tak pijak kepala. Anak tak pijak kepala, anak tak berani nak buat main-main. Dengar dia punya motor tot. Oi, lari. Mandi lah. Mandi, kau lambatkan kau siap kau. Jadi dia kata kau ni mengaji, kau ni semayang ni, kau jangan ikut-ikut orang. Rukun semayang ada berapa? Alamak, dia tanya rukun semayang. Kebil. Tadi berasa macam pandai. Marah. Bila ayah tegur, marah. Betul lah. Salah apa pula? Kau semayang apa ni? Masa tu punya bebal ni, semayang asar baca kuat. Punya bebal ni, semayang asar baca kuat. Punyalah bebal ni. Lepas tu bila orang tu tegur, marah pula tu. Lepas tu dia tanya, kau semayang apa? Baca kuat ni maghrib, isyak, subuh. Yang kau asar kau baca kuat ni mazhab mana? Allah, asbab nama ta'ala hayat. Mudah-mudahan Allah ampuni lah dosa-dosa dia. Lepas tu kita ni tak puas hati. Apa hal lah orang tua ni duk sound aku macam ni. Lepas tu tak puas lagi, dia tanya lagi, rukun semayang ada berapa? Tak boleh jawab lah, dah bodoh. Tak boleh jawab. Masa tu umur saya dah 16 kot. 16 17 lah umur macam tu. Rasa umur 17. Tingkatan 4 umur berapa? 16. 16 17 lebih kurang macam tu lah. Lepas tu ingat dah settle lah situ. Lagi lah. Dia pergi dapur pula. Selisih kat dapur pula. Dia tanya lagi, rukun sembahyang ada berapa? Alah mak tuan. Kata serabut, betul lah hati aku ni. Betul lah aku sembahyang ni. Tapi nak jadikan asbab Allah gerakkan hati, pergi jumpa Ustaz Saleh. Pergi jumpa Tok Guru. Tok Guru yang tadi tu lah. Nampak tak ada? Tergerak, itu jam saya pergi bawah rumah cari basikal, kayu basikal. Memang niat nak pergi cari Tok Guru, nak pastikan aku betul ke ayah aku betul. Kira kalau aku betul kan, kira huri lah pergi, Allah temukan tengah sawah, tengah selisih dengan Tok Guru tadi. Dia bawa dakap dia, sengih sengih je. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ni terus direct to the point je. Tak puas hatinya pasal. Lepas tu, Ustaz, tadi saya semayang. Lepas tu ayah saya tegur. Dia kata saya ni semayang salah macam ni. Betul Ustaz? Yang betulnya macam mana? Cuma pergi rumah. Ini tengah-tengah sawah nak cerita tak syok. Jom kita minum kopi dulu. Sambil minum kita sembang. Jom. Jom Ustaz, jom. Pergi lah rumah dia. Minum kopi. Minum kopi. Minum kopi. Dia biskut. Dia layan. Dia takzim. Walaupun umur saya macam tu, masa tu dia layan. Buatkan air, hidangkan. Subhanallah. Akhlak dia, nampak tak tu? Dia cerita lembut, dia cakap. Dia kata sayang tak mak ayah? Dia cakap, memanglah sayang Ustaz. Lah kalau kita sayang, kalau contoh kalau boleh bagi duit ke mak ayah sekarang ni, nak bagi berapa ribu sebulan? Dia kata, kalau bagi 5,000 ke macam tu, boleh bagi sampai bila? Kalau mak ayah kita dah mati, kita nak bagi apa pula? Situ yang jam tu. Dia tanya situ yang jam tu. Kalau mak ayah dah mati, kalau nak tolong mak ayah kat dunia, kita bagi duit. Kalau nak tolong mak ayah, kalau kata sayang tadi, kalau nak tolong mak ayah waktu mak ayah dah mati, kita nak bagi duit ke? Nak tolong macam mana? Situ saya duduk. Ya, dia kata jadi anak soleh. Dia cakap lembut je. Dia tak ada tengking-tengking. Dia cakap lembut je. Meleleh-leleh air mata saya. Meleleh-leleh air mata saya. Dia cakap macam tu je.
Tengok orang soleh punya cakap tu lain. Dia cakap tu sebab dia beramal. Dia cakap tu daripada hati dia, bukan lidah dia, daripada hati dia tu. Sebab tu terus masuk ke hati. Nangis dia cakap, tak boleh nak jawab. Nangis, punya keras kepala yang jadi kau main action. Dia cakap macam tu je. Jadi anak soleh baru boleh tolong mak ayah dalam kubur besok. Kalau 10,000 pun tak boleh nak bagi mak ayah kita dah dalam kubur. Nak bagi 10,000 pun tak ada makna dah. Tak boleh tolong, tak boleh menggembirakan pun mak ayah kita. Tapi kalau jadi anak soleh, semayang, ibadat betul, akan menggembirakan, membahagiakan mak ayah kita yang ada dalam kubur tu. Habis dah masuk racun. Ustaz, boleh tak saya nak ngaji dengan Ustaz? Tu cerita dia. Ustaz, boleh tak saya nak ngaji dengan Ustaz? Itu boleh lah. Apa tak boleh pula? Boleh. Saya ingat masa tu saya dah lepas SPM. Masa tu saya meniaga. Saya meniaga roti canai. Masa tu saya meniaga roti canai. Lepas sekolah meniaga roti canai. Meniaga roti canai pukul 4 petang sampai pukul 11 malam. Sewa stall lah. Meniaga roti canai. Lepas tu dia kata, kalau kau nak belajar tak apa, boleh. Saya sanggup tunggu kau. Boleh, saya sanggup tunggu. Pukul 2 pagi pun saya tunggu. Ingat dia cakap main-main. Memang dia tunggu, geng. Dia tunggu saya pukul 2 pagi. Ni budak kecil, budak. Tapi dia raih kan. Pukul 2 dia tunggu. Dia tunggu dekat Serambi. Tengok. Dia punya ikhlas nak mengajar kita. Dia punya seronok nak mengaji kita. Dia dengar kita nak mengaji, dia sanggup. Padahal tak apa ni kita ni. Tapi dia punya nampak, pandangan dia tu lain. Makna siapa yang datang nak belajar tu makna bukan sebarang. Maknanya orang-orang yang Allah hantar maksudnya. Sebab tu dia raih kan. Saya kata, Ustaz, saya ni meniaga Ustaz. Saya meniaga. Saya habis meniaga pukul 11 lebih. Korang kemar pukul 12. Dia kata tak apa, pukul 2 pun saya tunggu. Sungguh dia tunggu. Jadi mulai itu saya pergi ngaji. Habis meniaga, kemar pukul 12 siap. Kan pukul 1 pun sampai. Dia tu. Dia dah siap dengan kopi dia dah siap lah. Baca alif bata semua. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan dah ngaji dengan dia. Apa tu dia buka cerita, dia kata insya-Allah lepas puasa ni, dia kata insya-Allah ada nak hantar orang kampung ni lah. Bang Kerol masa tu. Dia kata nak hantar orang kampung ni pergi mengaji pondok dekat Muar. Saya dengar pondok, saya terus macam melompat lah. Nak pergi. Padahal saya tak tahu pun pondok tu apa benda. Dia tahu pondok ni tempat belajar lah. Melompat, kau punya seronok. Kata, Ustaz, saya nak pergi mengaji Ustaz. Saya nak pergi Ustaz. Dia pun terperanjat. Sebab kita dah kerja kan. Kita dah ada kerja. Dia kata dia pun terperanjat lah. Pendek ceritanya, saya pun pergi. Bagi tahulah mak ayah saya. Bagi tahu mak ayah, kata saya nak mengaji. Saya nak pergi belajar. Itu pula halangan dia. Itulah dugaannya. Semua tak setuju. Tapi saya tak salahkan keluarga saya. Mereka tak tahu kan. Tak ada, sebab tak ada pun keturunan yang mengaji pondok, tak ada. Jadi maknanya macam saya ni nak pecahkan tradisi lah. Jadi banyaklah yang bertikai kan. Nanti kau nak apa, tak nak kahwin ke, tak nak senang ke, tak nak gini ke. Sama macam sekarang orang fikir macam tu lah. Lepas tu saya tak salahkan. Saya doa, ya Allah, nanti satu masa kau buka lah pintu hati ahli keluarga aku biar nampak agama ni apa benda. Masa tu dah pandai sikit lah. Dah tahu sikit lah. Dah mengaji sikit kan. Tapi saya tak salahkan dia orang. Dia orang cakap macam tu tak salah. Sebab memang dia tak tahu. Memang dia orang tak ada pendedahan tentang tu. Tapi saya sabar. Tapi sejak saya kata buat keputusan nak belajar tu, jadi saya jadi macam anak angkat dalam keluarga tu. Semua jadi macam tak ngam dengan saya lah. Sebab tak suka lah dengan apa yang saya nak buat ni. Pergi juga. Mak saya cakap, kau ni, saya jenis anak bongsu lelaki kan. Faham je lah. Dulu ada tawaran vocational tak pergi. Sebab tak nak berpisah dengan mak.
Ini pasal. Tapi bab yang ni pula macam Allah bagi kekuatan pula. Kata mak saya nak pergi belajar. Tak apa, saya cakap insya-Allah. Saya tak akan minta duit. Seposen pun saya tak akan minta. Dia kata dah tak sayang ke mak, nak tinggal ke mak gini. Yang perempuan pun begitulah. Kau tak sayang ke mak ke, nak tinggal ke mak ke gini. Kata ya Allah, bagilah kekuatan ni. Lepas tu saya cakap, mak, sebab saya sayang mak lah ni, saya nak pergi belajar. Sebab saya sayang mak lah ni, saya nak pergi belajar ni. Sebab saya tak nak nanti mak ayah kena jawab pasal saya. Jadi saya nak pergi belajar, mudah-mudahan nanti mak ayah selamat. Pasal saya, mak ayah selamat. Saya cakap macam tu, diam lah dia orang. Pendek ceritanya, pergilah juga belajar. Itulah cerita awal ni, asbab ni. Habis dah cerita, habislah kelas. Habislah kelas dah. Habis dah cerita. Tapi memang selama kita belajar, memang tak ada orang support, tak ada. Adik-beradik, sebab adik-beradik saya bukan orang senang. Orang kerja kampung, kerja biasa-biasa je. Tak ada. Memang tak ada. Duduk pondok mual, tak ada. Saya kata saya takkan minta duit. Sebab tu kadang kalau mak telefon ke, dia kata Assalamualaikum, salam. Dia belanja tak? Dia marah-marah pun waktu nak pergi pun ikut. Nak manja nak pergi, ikutlah juga. Tapi saya tahu dia orang main-main je. Tapi doa, ya Allah, satu hari buka lah pintu hati dia orang ni faham. Duduk pergi belajar. Duduk pondok, mana ada duit. Saya kata, tapi kalau korang ada bagi, aku ambil. Kalau kau orang bagi duit, aku ambil. Itu asbab. Makna kau bersedekah ke jalan agama, aku ambil. Makna aku ni jadi asbab kau ni bersedekah atas jalan agama. Jadi kalau kau tak bagi, aku tak minta. Sampai duduk di Kelantan pun macam tu. Tak minta. Kalau mak telefon kata ada duit, ada. Padahal dah 2-3 minggu tak ada duit. Buka sejadah, tengok sejadah. Ada tak duit? Cari bawah tikar cari duit. Kau ada duit di sini jatuh-jatuh kan? Cari. Malam besok cari lagi kat situ. Tahu dah tak ada duit semalam. Buka balik tengok ada tak duit? Tak ada. Atas benda cari. Ada tak duit? Tak ada. Rasalah suasana tu kan. Pondok masa tu, pondok tu kena buat balik, kena repair balik. Atapnya bocor, lantai je jarang-jarang. Tidur malam ni jadi umpan nyamuk. Nyamuk macam bulu roma. Nyamuk macam bulu roma punya ramai. Kira niat sedekah je lah tu. Bangun pagi ni, kau kata bintat, kita punya selimut tu tompok-tompok darah. Nak cerita dengan budak-budak sekarang punya senang belajar agama. Makna ada pondok tradisional ni, tapi tak banyak dah kot. Kalau belah-belah petani boleh jadi. Belah-belah Malaysia ni boleh, tak tahu lagi lah. Ada lah pondok-pondok macam tu. Boleh jadi ada Kalau kat Terengganu mungkin ada lagi kot. Tapi tu ceritalah masuk waktu duduk pondok tu macam tu lah. Pondoknya kena bikin sendiri. Pondoknya kecil. Zim lubang, kalau hujan kan tidur kan, hujan kena atas muka. Tapi kalau telefon mak kata ada duit, ada. Apa tak ada, mak jangan risau, ada duit mak sini mewah. Padahal tak ada duit pun. Macam tu lah. Tapi alhamdulillah lah Ustaz, mana Tok Guru banyak support kita. Alhamdulillah. Allah je lah yang balas. Allah je lah yang balas. Itulah cerita lebih kurang. Nasib Allah selamatkan kita. Kalau tak, kita jadi artis dah sekarang. Iya. Nyaris-nyaris. Nak pergi je masa tu. Ingat tak sinaran pasport kegemilangan? Jangan main-main. Kita ada band dulu kat kampung. Kita vokalis. Jangan main-main. Ada geng pula pandai goreng gitar. Nyari-nyari nak pergi dah. Kita tahu tu yang jadi peristiwa tu. Allah selamatkan cepat. Kalau tidak sekarang jangan main lah. Tak kawan dengan korang ni. Bukan level-level saya ni.
Allahumma salli ala Muhammad. Nyanyi sekali, jangan buat pasal. Allah nak ceritakan ni asbab Allah nak selamatkan Muju, alhamdulillah. Jadi tak tahu jadi apa sekarang. Habislah. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Maka jika berkata-kata mereka itu akan dia berkata-kata. Mana ziarah ni nak cerita ni tadi tu akhlak. Itu akhlak orang berilmu, nampak tak? Kita ahli maksiat pun dedah aurat ke apa benda, kita tak jadi tak segan nak dekatkan diri. Jadi tak segan nak tanya. Sebab dia pandai dekatkan diri dia dengan kita. Hati kita jadi dekat dengan dia. Walaupun dia tu alim, orang soleh, kita ni orang tak sembahyang tu jadi boleh rapat, boleh kawan maksudnya. Jadi mudahlah dia nak sampaikan, nampak tak? Kalau contohnya dia nampak kita simpang jalan terus maki hamba tu marah, memang kita lari. Kita takkan nak dekat dengan orang macam tu. Dan jika ziarah mereka itu akan dia besarkan mereka itu atas qadar mereka itu dan syukurkan dia, makna ucap terima kasih datang ziarah. Jadi orang ni tadi rasa dihargai walaupun dia jauh daripada agama. Dan jika diam mereka itu daripadanya dan berpaling mereka itu daripadanya, maka menawan ia yang demikian itu daripadanya. Dan jika ada mereka itu dalam sebenar dan kebajikan, tolong akan mereka itu. Jadi kalau masyarakat tadi buat benda baik, dia join, dia tolong, dia bantu sekadar. Dan jika ada mereka itu masuk di dalam sia-sia kejahatan, menyalahi ia akan mereka itu, mana dia tak campur. Ini cara dia. Kalau manusia tadi tu, kawan-kawan tadi, orang-orang tadi tu buat benda yang tak sepatutnya, dia tak campur. Tapi kalau dia buat benda elok, dia campur, dia join. Dan berpindah ia akan mereka itu, tetapi hendak menolak atas mereka itu dan menakuti akan mereka itu, maka diharap akan kabulnya mereka itu. Maknanya ada kala dia memberi nasihat dengan harapan mereka boleh terima. Boleh terima. Maka dirikan dengan segala hukuk hak-hak mereka itu daripada ziarah dan mengunjung dan menyampaikan segala hajatnya yang diangkatkan kepadanya barang sedapatnya. Mana kalau ada hajat-hajat di kalangan orang awam tadi, dia cuba tunaikan sekadar yang dia termampu. Dan jangan menuntut akan mereka itu akan balasan. Jangan kau minta balasan pula daripada orang-orang tu tadi. Jangan minta balasan pula daripada orang-orang tu tadi. Dan jangan harap yang demikian itu daripada mereka. Jangan minta dan jangan harapkan balasan. Dan jangan melontar akan mereka itu, orang awam tadi tu, daripada dirinya yang meliarkan. Maknanya kau jangan buat sesuatu yang menyebabkan orang awam tadi liar. Maknanya jauhkan diri daripada engkau kerana yang demikian itu. Dan hampirkan mereka itu dengan memberi jika kuasa. Kalau kau ada kekuasaan, kalau kau ada keluasan, kalau kau ada kemampuan, kau bagi. Kau bantu, kau tolong, kau sedekah. Harap-harap jadi asbab hati mereka jadi dekat. Betul? Dan picit mereka itu sambil ambil jika memberi. Maknanya kalau dia orang bagi, ambil. Dan walaupun benda tu tak ada nilai, walaupun benda tu kecil, ambil, hargai. Dan menanggung daripada mereka itu kesakitan yang disakiti. Maknanya kalau ada perbuatan-perbuatan di kalangan manusia tadi yang menyakitkan, sabar. Bertahan, sabar. Jangan lari. Dan menyatakan bagi mereka itu manis mukanya. Nyatakan manis muka maknanya jangan nampakkan muka kita ni tak seronok dengan mereka tu. Dan menghiasi bagi mereka itu dengan zahirnya dan disembunyikan segala hajatnya daripada mereka itu. Maka dilawankan dan diubatkan dia di dalam sirnya dan batinnya. Maknanya ala kulli halin, segala kepedihan, keperitan tadi hanya mengadu dengan Allah. Mengadu dengan Allah je lah. Allah je lah yang tahu betapa dahsyatnya dugaan cabaran yang ada dalam hati tadi dalam nak berhadapan dengan manusia dalam nak menyampaikan agama tadi tu. Ngadu pada Allah je lah. Wallahu a'lam. Jadilah sampai situ. La haula wa la quwwata illa billah.
Semoga bermanfaat. Jadilah sahabat ni insya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan majlis kita pada malam ni, dengan majlis ilmu kita pada malam ni, semua kita yang hadir yang mengikuti diberi manfaat oleh Allah Subhanahu, ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Diampunkan segala dosa-dosa kita, ibu bapa kita, anak isteri kita, sahabat andai kita, kenalan-kenalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jauhkan hati kita daripada memiliki niat-niat yang tak baik. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kalian semua yang hadir, yang mengikuti, yang dah meninggalkan kuliah kita ni Allah. Nah, mudah-mudahan tidak terkecuali dengan janjian-janjian baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan sentiasa mendapat taufik daripada Allah untuk seringkali tampil hadir di dalam mana-mana majlis ilmu yang baik-baik, yang betul. Mudah-mudahan diberi kesihatan, keafiatan yang berkah, diluaskan rezeki yang halal lagi berkah, dilahirkan di kalangan antum semua, kita semua anak-anak yang soleh, yang soleha, yang bertakwa. Yang mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk berusaha menjadi ibu bapa yang bertakwa, menjadi insan yang bertakwa, kasihkan agama, kasihkan akhirat, kasihkan ilmu, memiliki sifat hati yang baik, jauhkan diri daripada suka mengumpat, memfitnah, mengadu domba, bersangka jahat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang suka memaafkan orang lain, bersangka baik dengan orang lain, bersangka jahat pada diri sendiri. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita beramal dengan segala amal yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua direzekikan oleh Allah husnul khatimah. Mudah-mudahan kita nanti dikumpulkan, digolongkan oleh Allah di padang mahsyar di hari kiamat bersama orang-orang soleh, bersama-sama para nabi, para rasul, wali-waliullah, alim ulama, orang-orang soleh semuanya insya-Allah. Amin ya rab. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mempermudahkan, menolong kita dalam menyelesaikan segala jenis permasalahan yang berlaku di dalam diri kita, dalam rumah tangga kita. InsyaAllah Allah tunjukkan jalan-jalan kelepasan, jalan-jalan keluarnya, InsyaAllah. InsyaAllah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Sekian saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbana 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbana faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahli qudri unsa wa dhakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minni wa minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Keluarkanlah kambing tadi. Kalau tak ada kambing, gambar kambing pun jadi. InsyaAllah sahabat, habis dah. Boleh tidur lah, boleh tidur, boleh rehat. Boleh tak? Boleh tidur kan? Boleh tidur. Alhamdulillah, 121 like malam ni. Alhamdulillah, 120,000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi asbab bertebaran, bersebaran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pahala pada kita semua sahabat. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak yang hadir daripada awal hingga akhir, yang share-share, ganti paranormal, ganti cerita tadi. Tidur dah, Alhamdulillah. Boleh tidur dah, habis kelar dah. Boleh tidur. Selamat berehat semuanya insya-Allah. Selamat berehat dalam rahmat Allah, dalam redha Allah, dalam keampunan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jemput minum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jazakumullah. Sama-sama. Terima kasih yang ada bagi gift, yang ada bagi salam, yang jawab salam, yang bantu-bantu share, bantu-bantu tap screen. Baik. Terima kasih Abang Mi. Undur diri dulu Ustaz. Jazakallah. Baik. Sila Hakim. Selamat berehat kalian semua. Selamat berehat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat rehat. Dan berehatlah dalam kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Berehatlah dalam kasih sayang Allah. Berehatlah dalam rahmat dan redha Allah. Mudah-mudahan Allah merezekikan mimpi yang baik-baik, bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, mimpi bertemu orang-orang soleh insya-Allah. Amin ya rabbal alamin.